Jumlah 174.53 juta ringgit ini adalah satu jumlah yang agak besar. Saya boleh katakan satu angka jumlah yang besar. Agak memang antara yang Di tertinggi antara yang tertinggi di dalam negara. Ya. Dalam negara kita kalau dibandingkan dengan negeri-negeri lain. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam Melaka Kumaju Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Alhamdulillah dapat kita berada di sini dalam satu sesi wawancara bersama Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka. Yang Berhormat Datuk Seri, apa khabar? Alhamdulillah baik. Saudara apa khabar? Bagaimana keadaan sekarang dalam musim PKP ni? Alhamdulillah, semua kalau saya lihat kepada pematuhan dan mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan, saya melihat rakyat Melaka khususnya saya mengucapkan banyak terima kasih kerana Melaka dulu pernah menjadi salah sebuah negeri yang 98% mematuhi SOP. Alhamdulillah. Dan ia terus dikekalkan sehingga hari ini. Tahniah kepada kepimpinan Datuk Seri dan semua kepada frontliners lah. Saya terus pergi kepada soalan yang pertama, Datuk Seri. Boleh, silakan. Bagaimanakah pakej rancangan ekonomi Melaka Kumaju Jaya 2021 ini sejahtera bersama boleh berperanan sebagai serampang dua mata, kerana daripada pengumuman Datuk Seri pada 18 Jun yang lalu, ianya membantu dan merangsang. So, bagaimana kita rangkumkan kedua-dua ini untuk membantu dan mencapai objektif daripada pakej rancangan ini? Memang benar pada pakej rancangan ekonomi Melaka Kumaju Jaya 2021 dalam temanya sejahtera bersama, yang melibatkan peruntukan sebanyak 174 juta ringgit yang telah saya umumkan pada hari Jumaat yang lalu, iaitu pertamanya untuk membantu, khusus untuk membantu rakyat negeri Melaka yang terkesan kepada COVID-19 ni di dalam fasa ataupun 3.0 ni, dan keduanya persediaan awal untuk kita bagaimana dalam waktu yang sama kita memulihkan ekonomi negeri Melaka. Pertama, pakej kali ini ia bersifat inklusif dan komprehensif. Yang memberikan tumpuan merangkumi keseluruhan masyarakat di dalam negeri Melaka, termasuklah industri tempatan. Kedua, pakej ini juga menyeluruh berteraskan keseimbangan. Apa dia keseimbangan? Ini hubungan simbiosis antara apa yang kita panggil pertama people economy. People economy maknanya dia direct turun kepada rakyat yang terkesan di bawah ni. Dan dalam waktu sama juga kita ada capital economy. Capital ekonomi ini khusus untuk bagaimana kita boleh merancangkan semula industri agar kembali pulih seperti sedia kala. Ia terkandung ada 60 inisiatif yang telah saya umumkan. Banyak. Sebab itu saya panggil ketua-ketua agensi yang dipimpin oleh Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri. Saya kata pakej rancangan ini mesti berbeza. Berbezanya dengan pakej rancangan 1.0 pasca ataupun 3.0 ini, saya kata ia mesti ada pulangan juga kepada bagaimana kita boleh membantu dan merancangkan industri pelancongan, sektor pembuatan yang hari ini mereka terkesan. Jadi bagaimana boleh kita menarik minat mereka hari ini untuk datang dan terus menabur. Kita tak boleh tunggu bilakah ekonomi ini akan pulih. Dan kita tak tahu bilakah berakhirnya pandemik COVID-19. Maksud Datuk Seri itu untuk menjana dan menggerakkan ekonomi itu supaya lebih berkembang. Supaya apabila habis COVID nanti, ditakdirkan COVID, kita sudah ada plan pemulihan yang kita telah pun jalan daripada sekarang. Jadi saya kata kita mesti bantu industri pelancongan, kita mesti bantu industri sektor pembuatan maupun perkhidmatan, ataupun kita boleh tap dahulu. Berikan tawaran-tawaran yang baik kepada mereka agar mereka terus melabur dan menggerakkan
secara perlahan-perlahan untuk meningkatkan kembali ekonomi negeri Melaka. Itu dalam itu yang sepatutnya dibuat. Ya, pemulihan ekonomi. Maknanya kita ambil maklum bahawa kekuatan ekonomi Melaka ini agak bergantung kuat kepada industri-industri yang bukan merupakan natural, seperti hasil bumi dan sebagainya. Betul. Bagaimana dalam keadaan yang ada limitation, ada hadnya untuk memungkinkan 174.53 juta ringgit ini dapat Datuk Seri sediakan dan salurkan untuk membantu rakyat. Sedang itu kita akan melakukan mendasarkan peruntukan keuangan, kebolehan keuangan kita, kutipan kita. Bagaimana kutipan-kutipan baru ini boleh kita janakan. Ya. Jadi melihat kepada juga peruntukan keuangan yang kita yang sudah ada. Jadi pada saya, kita sebelum kita nak buat sesuatu, kita melihat kemampuan kita, ukur apa dipanggil, seperti mengukur baju di badan sendiri. Betul. Okey. Bila kita dah buat, kita dah putuskan boleh, maka kita laksanakan. Alhamdulillah, peruntukan sebanyak 174.53 juta ringgit yang telah saya umumkan tempoh hari. Itulah kekuatan keuangan yang kita mampu. Dan kita yakin kita mampu untuk memberikan pulangan itu dan tawaran itu kepada rakyat buat masa ini. Inisiatif ini adalah hasil dari perbincangan bersama agensi jabatan-jabatan kerajaan. Jadi bagaimana 60 inisiatif ini boleh kita benar-benar lakukan, dan bagaimana penyampaian daripada 60 pakej ini benar-benar akan menjadi realiti dalam usaha untuk membantu rakyat dan juga untuk memulihkan balik semula ekonomi di negeri Melaka. Jadi apabila saya dah umumkan, saya dah maklumkan kepada semua agensi yang terlibat. Contohnya, ada di kalangan agensi yang memberikan peluangan seperti MBMB. Bagaimana, siapakah contact person, siapakah orang yang bertanggungjawab, bagaimana rakyat di luar sana mengetahui. Begitu juga dengan agensi, contohnya CMI, kita ada yayasan yang memberikan potongan pengecualian bangunan yang yang kosong maupun yang tidak menjalankan operasi. Bagaimana pengurangan, bagaimana mereka boleh berhubung. Jadi maklumat ini mesti sampai di bawah. Semuanya untuk mengurangkan bebanan bersama dalam keadaan musim Covid inilah. Betul. Datuk Yang Amat Berhormat Datuk Seri, saya melihat jumlah 174.53 juta ringgit ini adalah satu jumlah yang agak besar. Saya boleh katakan satu angka sejumlah yang besar. Agak memang antara yang tertinggi. Di antara yang tertinggi di dalam negara. Dalam negara kita kalau dibandingkan dengan negeri-negeri lain. Betul. Kalau dibandingkan dengan jumlah nilai nisbah kependudukan, kita 932 ribu rakyat di Melaka. Not even 1 million pun. Tetapi dengan jumlah 174.5 juta ringgit itu, kalau dibagikan pada nisbah nilai kependudukannya, benar, agak tinggi Datuk Seri. Memang tinggi, tetapi itulah keyakinan, kebolehupayaan kewangan kita setakat ini. Jadi sebab itu, sebenarnya yang saya maklumkan tadi kepada saudara, ini pasti sampai kepada golongan-golongan sasar. Itu paling penting lah. Pertama, people economy, kedua, capital economy. Kembali untuk merancangkan dan memulihkan ekonomi dalam negeri Melaka.